Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Datuk Tuan Yang di-Pertua, saya berbesar hati untuk turut sama di Dewan Yang Mulia ini mengambil bahagian di dalam perbahasan usul menjunjung kasih titah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong pada persidangan Dewan Rakyat yang ke-13 penggal kedua mesyuarat pertama kita pada tahun ini. Kita menjunjung sistem raja berperlembagaan yang menjadi teras dan wajah depan kepada sistem demokrasi berparlimen yang kita pilih selepas kita mencapai kemerdekaan daripada penjajahan British selama ratusan tahun. Ini adalah kerana kita yakin kepada penambahbaikan yang diperlukan oleh negara kita ketika memasuki era sebuah negara moden di abad yang ke-20. Seterusnya menjejak ke arah baru, abad ke-21 yang menyaksikan pemerkasaan dan penambahbaikan pembentukan negara-negara bangsa di seluruh dunia yang berusaha untuk hidup bebas dan saling menghormati di antara satu sama lain. Kita bersetuju secara konsensus untuk menolak sistem beraja mutlak yang mewarnai sistem pemerintahan lama di seluruh dunia, sama ada di sebelah timur maupun barat. Kita juga memilih untuk menolak sistem komunis dan apa saja sistem kediktatoran seumpamanya yang telah begitu lama mewujudkan persaingan di antara kuasa-kuasa besar dunia yang telah membelah dunia kepada blok-blok kuasa dan ideologi yang akhirnya mencetuskan Perang Dunia Pertama dan Kedua dan berlaku pertumpahan darah di mana-mana yang telah meragut berpuluh juta nyawa manusia yang tidak berdosa selain terpaksa akur dengan kehendak penguasa yang rakus meluaskan kuasa yang membinasakan peradaban manusia. Raja-raja Melayu yang telah memerintah negeri-negeri tanah Melayu sebelum dan semasa era penjajahan telah menyumbang kepada kebangkitan bangsa Melayu yang dipacu dan dirangsangkan oleh kedinamikan agama Islam yang dianuti oleh orang-orang Melayu sebagai satu bangsa dan tanah air yang dihormati pada masa itu. Sudah pasti sebagaimana tercatat kejap di dalam sejarah tanah Melayu, para ulama dan memanda menteri dan bendahara telah berperanan besar sebagai penggerak dan penasihat yang berkesan kepada raja dan sultan yang memerintah. Datuk Yang di-Pertua, proses pematangan tanah Melayu menuju sebuah negara moden telah diwarnai oleh dua peringkat, oleh dua elemen penting yang perlu dicahayakan. Yang pertama, penjajahan oleh negara barat yang telah melalui proses revolusi ilmu pengetahuan dan sains lebih awal dan pesat melalui persaingan peradaban dengan negara khilafah Islamiah yang dipimpin pada masa itu oleh kerajaan Osmaniyah Turki yang telah berkembang pesat hampir 1000 tahun lebih awal daripada barat. Di hujungnya pula adalah pendudukan Jepun di negara kita yang menjadi pemangkin yang mempercepatkan kebangkitan menuntut kemerdekaan. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, proses pematangan tanah Melayu menuju negara moden diwarnai pula oleh penghijrahan besar-besaran oleh rakyat dari dua tanah besar peradaban timur, iaitu tanah besar China dan juga India. Allah, Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan tanah Melayu Nusantara, tanah besar China dan tanah besar benua India, dengan takdir dan kehendaknya telah mengubah warna tanah Melayu kepada warna baru yang lebih aneka dan rencang melalui perubahan komposisi penduduk yang mempunyai kepelbagaian agama, bangsa, etnik, bahasa dan budaya. Inilah dua proses utama pematangan tanah Melayu menuju negara moden bernama Malaysia. Penjajahan British dan pendudukan Jepun di sebalik kesan buruk telah mencetuskan kebangkitan yang diperlukan oleh negara kita menuju sebuah negara moden yang berdaulat. Manakala penghijrahan orang-orang Cina dan India ke tanah Melayu telah melengkapkan kehadiran Malaysia yang berwajah baru dari sebuah tanah orang-orang Melayu kepada sebuah negara bermasyarakat majmuk yang menikmati kedinamikan dan kekayaan sumber manusiawi yang progresif. Justru negara kita menjunjung keluhuran kewarganegaraan Malaysia yang telah berjaya menggabungkan keanekaan yang kita miliki. Kita adalah satu, warga negara Malaysia yang mendaulatkan sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, Islam sebagai agama persekutuan dan tanpa mengurangkan hak kewarganegaraan semua, kita bersetuju untuk menerima hak-hak keistimewaan orang Melayu sebagai sebahagian daripada plan pembangunan bangsa Malaysia yang berjaya. Datuk Yang di-Pertua, suka saya mengajak Dewan Yang Mulia ini
sama ada daripada pihak kerajaan atau rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat. Di sebalik kita berselisih di dalam hal-hal pengurusan dan pentadbiran negara, untuk kita bergerak seiring memperkasakan apa yang telah kita sepakati sejak awal pembentukan negara kita. Pertama, kita menjunjung titah diraja sebagai pesan perpaduan dan kemakmuran negara. Kita juga menagih harapan yang tinggi agar Raja-Raja Melayu terus maju membina institusi istana agar terus dihormati dan dicintai rakyat, terutama golongan muda negara yang semakin terdedah dengan pemikiran luar dan baru yang begitu mencabar. Kedua, kita memperkasakan sistem demokrasi. Demokrasi berparlimen yang bermatlamat memperkasakan rakyat sebagai sumber kuasa pemerintahan negara demi mencapai darjat keadilan dan kebebasan yang mesti menjadi milik setiap warga negara Malaysia. Kita mestilah mendengar kehendak dan suara rakyat yang semakin menuntut pembaharuan terhadap sistem yang kita bina agar kuasa-kuasa pemerintahan yang dipecahkan di peringkat legislatif, eksekutif dan judikatif benar-benar bebas dan mampu bergerak dan beraksi di padang masing-masing tanpa campur tangan yang akan merosakkan dan mencacatkan pergerakannya. Saya yakin di sebalik kita sering berselisih pendapat, kita tetap beriman bahawa kebenaran adalah pemenang yang sebenar, manakala keikhlasan adalah tentera kebenaran yang tak terpisah. Maka usahlah kita bermain kata ikhlas jika sekadar untuk menolak kebenaran yang terpampang di hadapan mata kita. Ketiga, kita bersama menolak elemen-elemen yang merosakkan perpaduan kaum di antara rakyat. Jika kita melakukan hak-hak istimewa orang Melayu, maka janganlah ia menjadi sebab untuk tidak berlaku adil kepada bangsa lain. Jika atas nama hak kewarganegaraan Malaysia yang lebih luas kita menuntut hak, maka janganlah sehingga kita melupakan hak-hak istimewa yang termaktub di dalam perlembagaan. Dalam sebuah negara yang menjiwai keadilan, sebagaimana digambarkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, rakyat yang kuat sebenarnya adalah rakyat yang paling lemah di sisi kerajaan, sehinggalah kerajaan mengambil hak-hak yang tertanggung ke atas mereka. Manakala rakyat yang lemah sebenarnya adalah rakyat yang paling kuat di sisi kerajaan, sehinggalah kerajaan mengembalikan hak-hak mereka kepada mereka. Datuk Yang di-Pertua, inilah impian rakyat daripada kita di Dewan Yang Mulia ini, untuk sebuah negara yang adil dan saksama. Kemudian saya berhasrat sekali untuk mengajak Dewan Yang Mulia ini agar mendengar dengan tenang akan seruan dan suara rakyat agar kita melaksanakan syariat Islam yang sempurna di negara kita. Islam adalah agama persekutuan. Ia adalah agama anutan majoriti rakyat Malaysia. Ia menikmati kelebihan-kelebihan tanpa sedikit pun mengenepikan hak-hak agama dan penganutnya yang lain. Jika dulu penganut Islam sendirilah yang sangsi dengan keupayaan Islam, tetapi kini mereka mula menyedari kekuatan agama mereka sendiri sebagai pencetus keadilan, kemakmuran dan kebebasan yang mereka cari dan impikan. Tidak perlulah melihat kepada PAS sehingga merasa rimas untuk menerima penyelesaian Islam sebagai satu tanggungjawab negara. Cukuplah rakyat majoriti Muslim yang semakin gembira untuk melihat kerajaan bergerak kepada Islam yang lebih syumul dan sempurna. Cukuplah mereka sebagai pendorong utama melaksanakan Islam di dalam pemerintahan negara. Wasatiyah Islam ataupun Islam wasati bukanlah Islam binaan UMNO ataupun PAS. Ia wasati dan sederhana kerana begitulah binaan asalnya di sisi Allah. Maka bergeraklah ke arah itu dengan berkat sokongan rakyat Malaysia seluruhnya. Tuan Yang di-Pertua, saya menikmati ucapan yang berhormat Ketereh beberapa hari lepas di Dewan Yang Mulia ini agar kita bersatu menerima pelaksanaan hukum hudud atau enakmen jenayah syariah 2 di negeri Kelantan selepas ia melepasi segala syarat-syarat kedemokrasian negara untuk kedemokrasian negara kita yang merujuk kepada kehendak majoriti rakyat. Rakyat Kelantan telah dengan penuh kefahaman mengundi untuk pelaksanaan enakmen jenayah syariah tersebut. Justru saya menyanjung tinggi ucapan yang berhormat Ketereh yang menjadi saksi penting penerimaan rakyat Kelantan seluruhnya. Tinggal berbaki ialah harapan saya agar Yang Amat Berhormat Pekan juga memberi reaksi positif dan mengucapkan ucapan yang sama dan seiring dengan ucapan Yang Berhormat Ketereh. Jika sebaliknya, maka sebaliknya lah jadinya. Rakyat menunggu kata keramat Yang Amat Berhormat Pekan yang pasti mampu merungkaikan kusuk masai ke arah pelaksanaan hukum hudud di negeri Kelantan.
adalah perlu untuk kita fahami bahawa syariat Islam bukanlah terlalu berbeza dengan undang-undang sivil yang diamalkan di negara kita. Ia mempunyai matlamat yang sama, iaitu keadilan, kesaksamaan dan maslahat dan kebaikan untuk rakyat. Hanya undang-undang jenayah Islam sahaja yang agak berbeza berbanding undang-undang sivil. Ini disebabkan wujudnya beberapa klausa hukum hudud yang bersifat mandatori daripada Allah. Justru pelaksanaan hukum hudud di negeri Kelantan akan membantu memperkenalkan syariat Islam yang lebih menyeluruh. Kita turut menghargai beberapa langkah positif kerajaan menerapkan sistem muamalah Islam dalam sistem keuangan dan ekonomi negara yang kini mendapat pujian dan sokongan ramai pihak di luar dan dalam negara. Maka masukkanlah hasrat umat Islam di Kelantan itu sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan pusat untuk pelaksanaan sistem Islam yang lebih komprehensif. Datuk Yang di-Pertua, menyentuh mengenai hubungan kerajaan pusat dan kerajaan negeri Kelantan, saya mengalu-alukan bunga-bunga salam perdamaian yang dihulurkan oleh kedua-dua kerajaan pusat dan negeri. Ia sepatutnya telah lama berlaku, tetapi kerana pengabaian terhadap semangat demokrasi dan keadilan, politik dendam dan diskriminasi bermaharajalela di Kelantan sejak lebih 20 tahun, terutama dalam era pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Justru dengan politik dan pendekatan baru yang dilakukan mutakhir ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya berharap hak-hak tertangguh rakyat Kelantan dilangsaikan semuanya. Antaranya selain daripada hak pelaksanaan enakman jenayah syariah adalah hak royalti minyak petroleum, mengembalikan wang per kapita untuk sekolah-sekolah agama rakyat, pembinaan sistem perhubungan jalan raya yang lebih baik, naik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra menjadi lapangan terbang antarabangsa dan banyak lagi. Ini teramat penting agar negeri Kelantan turut seiring dengan negeri-negeri maju di pantai barat dalam menikmati rangsangan dan perkembangan ekonomi yang baik. Akhir sekali, saya ingin menyatakan kesedihan dan kekesalan atas kematian 6 orang remaja kita akibat penggunaan dadah dan alkohol berlebihan semasa konsert liar Future Music Festival Asia yang berlangsung minggu lepas. Kita sedih. Kita sedang bersedih dengan kejadian yang menimpa MH370 yang kehilangannya masih misteri. Tetapi itu satu kejadian yang pertama kali berlaku di negara kita. Hilang dan entah apa puncanya. Adapun kejadian kematian penuh tragis anak muda negara akibat dadah dan alkohol berlebihan, ia adalah kejadian yang berulang-ulang dan menjadi gejala dan ancaman kepada masa depan negara. Saya menyeru kerajaan agar lebih serius menangani isu berkaitan remaja yang menakutkan ini. Kuncinya adalah penyelesaian yang lebih menyeluruh. Mengapa kita membiarkan program-program dan konsert liar yang boleh mengundang keburukan? Seolah-olah remaja negara kita akan kelaparan dan memberontak jika tidak dijamu dengan konsert dan program liar yang sedemikian. Jika benarlah begitu, maka kita seolah-olah bersetuju bahawa kita berhadapan dengan remaja negara yang begitu rapuh jiwanya, lemah akalannya, dan kita dengan itu gagal membina remaja kita. Saya menyeru agar pihak kerajaan lebih berani melihat kepada penyelesaian Islam yang lebih komprehensif. Bagaimana jiwa remaja? Ya, sila. Terima kasih. Datuk Ketua dan Pak Simas, saya nak tanya kepada Pak Simas. Sedakah Yang Berhormat bahawa Future Music Festival ini yang telah mengorbankan 6 orang mendapat dukungan daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan menerusi Malaysia Major Events, sebuah bahagian di bawah agensi kementerian tersebut iaitu Malaysia Convention and Exhibition Bureau. Menerusi program transformasi ekonomi di bawah Jabatan Perdana Menteri, Malaysia Major Events ditugaskan menjadikan Malaysia destinasi utama acara-acara sedunia. Menteri Pelancongan sendiri telah menyempurnakan majlis pelancaran senarai artis konsert ini pada 17 Oktober yang tahun lalu. Dan difahamkan pihak penganjur juga telah bertemu dengan Menteri Belia dan Sukan. Setuju tidak Yang Berhormat kalau kita boleh tegaskan kepada kerajaan agar memberikan penjelasan yang menyeluruh apakah program-program ini atau bentuk program seperti ini yang mendapat dukungan daripada Kerajaan Persekutuan. Terima kasih. Pak Simas boleh tolong, Mas. Ya, terima kasih Bukit Katin. Saya setuju dan itulah yang menjadi persoalan yang saya ingin majukan dan saya harap ucapan tersebut dimasukkan dalam ucapan saya. Datuk Yang di-Pertua, saya menyeru
kerajaan agar lebih serius menangani isu berkaitan remaja yang menakutkan ini. Kuncinya adalah penyelesaian yang lebih menyeluruh. Mengapa kita membiarkan program-program dan konsep liar yang boleh mengundang keburukan, seolah-olah remaja negara kita akan kelaparan dan memberontak jika tidak dijamu dengan konsep yang sedemikian rupa. Saya menyeru agar kerajaan lebih berani melihat kepada penyelesaian Islam yang lebih komprehensif. Bagaimana jiwa remaja harus dibina agar lebih bersedia dan gagah menghadapi dunia yang semakin mencabar. Akhir sekali, saya bersama seluruh rakyat Malaysia mendoakan kesejahteraan untuk MH370. Semoga kembalilah ia ke Malaysia tercinta dengan selamat dan sejahtera. Suka yang di-Pertua, saya ingin membacakan satu doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya akan terjemahkan. Allahumma radad-dallati hadiyad-dallati tahdi minad-dalalati rudda alaina dallatana bi'izzatika wa qudratika fa innaha min fadlika wa ataika. Wahai Tuhan kami, Tuhan yang mengembalikan barang yang hilang, Tuhan yang menunjuki barang yang hilang, Tuhan yang memberi petunjuk daripada kesesatan, kembalikanlah barang kami yang hilang. MH370 dengan kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Sesungguhnya ia adalah daripada kelebihan dan kurniaan-Mu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.